kitab Fathul Mu'in muka surat 202. Petok bawah sekali. Surat 202 petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal khatwatu bi fathil kha'i al marratu wal khatwatu bi fathil kha'i al marratu hiya huna naqlu rijlin li amama aw ghairi. Huna naqlu rijlin li amama aw ghairi. Kata khutwah yang dibaca dengan fathah huruf kha-nya. Mana ni? Terdahulu tu khutwah tu. Contohnya terdahulu khutwatin mughtafaratin tu ada sebut khutwah, bukan khutwah dengan khutwah. Apa makna dia? Sebagai marrah. Ni dia panggil masdar marrah ni kalau ngaji sarah. Kata benda jadian untuk menerangkan berapa kali pekerjaan dilakukan. Mana marrah ni masdar marrah, khatwah dengan mana apa? Sekali langkah. Dia panggil masdar marrah, sekali langkah. Macam kata darbatun, mana sekali pukul. Khatwatun, mana sekali langkah. Dia panggil masdar marrah dalam ilmu sarah. Dimaksudkan di sini kata langkah-langkah ni adalah berpindahnya kaki seseorang ke sebelah depannya atau ke tempat lain. Makna kata satu langkah ni ataupun beberapa langkah yang berturut-turut. Dia langkah ni maknanya pergerakan kaki tu. Berpindah kaki sama ada ke sebelah depan ataupun ke tempat lain, au ghairi, ataupun selain daripada sebelah hadapan. Mana apa? Melangkah ke belakang, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri. Itu maknanya atau bukan ke tempat lain ataupun selain daripada ke hadapan. Mana sebut kata melangkah ni kaki bergerak ke hadapan ke belakang ke kanan ke kiri ke, itu dia panggil melangkah. Mana satu kali langkah tak apa, dua kali langkah pun tak apa, dimaafkan sedikit. Tiga kali langkah, tiga kali langkahan, hak tu barulah batal solat. Nak sebut langkah-langkah ni pergerakan kaki, sama ada ke hadapan, sama ada ke belakang, ke kanan ataupun ke kiri. Yang mana kaki ni sama ada bergerak ke hadapan, kena balik ke belakang. Dikis dua pergerakan dah tu. Ke hadapan satu pergerakan. Lepas tu tak jadi, kita undur balik ke belakang, satu pergerakan. Dua dah di situ. Mana kalau sebut kata langkahan ni ke hadapan ke? Ada. Langkah ni ke hadapan ke belakang ke sisi kanan ke sisi kiri ke, dia panggil langkahan. Yang mana kadang-kadang kita sebelah kita saf kosong. Kita bukan melangkah ke hadapan, kita melangkah ke sisi. Ada? Kita melangkah ke sisi sebelah kiri. Kalau belah kiri kita mana kosong, kita langkah. Ni satu kali. Lepas tu satu kali. Tu dua langkahan. Mana apa ni? Ni satu kali. Bukan ke hadapan ni, ke kiri. Satu langkahan lah tu. Lepas tu kaki sebelah lagi pula. Dia nak. Jadi dia panggil apa? Dua langkahan. Dia kalau kita berapat soft,
Dapat ada dengan 2 langkahan. Boleh perapat asah dah. Boleh. Kalau kita soft hadapan tu kosong, tu dia 2 langkahan tak masuk soft lagi. Tapi kalaulah soft sebelah kita kosong, tak sekali, siapa ada tepi sebelah nung. Sekali lagi, ya, cukup lah. Atau panggil apa tu? 2 langkahan. 2 tu. Sebab nak ke langkah ni, ke hadapan panggil langkah 1, ke belakang panggil 1, ke kanan panggil 1, ke kiri pun panggil 1 langkahan. Yang kita nak bicara di sini 3 langkahan contohnya. Itu perbuatan yang banyak, maka batal solat. Kemudian berkaitan dengan perbuatan yang banyak terdahulu tu. Dalam ni petak yang kedua daripada bawah tu. Wa katahriki ra'sihi wa yadaihi walau ma'an. Saya sebut dah kelas terdahulu ni. Dia pergerakan 3 kali ni, dia akan bilang juga dalam 3 tu dengan perbuatan yang disunatkan. Mana di sini contohnya, katahriki ra'sihi, seperti bergerak kepala, wa yadahi, dan 2 tangan. Hal ni biasanya berlaku ketika angkat tangan pada masa takbiratul ihram, yang mana angkat tangan ketika takbiratul ihram perbuatan yang sunat hayat. Tapi di masa yang sama kita menggerakkan kepala kita, maka jadilah 2 pergerakan tangan, 1 pergerakan kepala, 3 pergerakan turut-turut, batal solat. Ini pandangan Ibnu Hajar. Adapun pandangan yang muktamad adalah pandangan Syekh Ramli lah. Jangan duk bilanglah pergerakan angkat tangan pada masa takbiratul ihram tu sunat, kan duk bilang apa? Kan tak? Dah bilang mana? Gerak kepala je lah. Berapa kali geraknya? Sekali. Makruh. Lepas tu di masa sama tangan bergerak. Tu hak sunat. Orang suruh akad tu nak bilang apa? Tu pandangan Syekh Ramli. Itu pandangan yang muktamad. Tapi dalam kitab-kitab fiqh ni, termasuk dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab jawi-jawi yang lain, dia akan bilang dengan pergerakan yang disunatkan. Hak angkat tangan ni pada masa takbir, pergerakan yang disunatkan. Tiba-tiba dia hanggut, dia tunduk kepala ke, ataupun dia gerak kepala ke, ataupun dia gerak bahu ke. Dia macam-macam lah. Si benda ni banyak pergerakan dalam solatnya. Kadang-kadang dia tengok tempat sujud, Allahu Akbar. Dia betul-betul tekak. Kadang-kadang dia dah tegak tekak, Allahu Akbar. Kalau kita orang semayang macam-macam jenis lah. Macam-macam jenis lah. Kalau nak kita orang semayang, walaha kitanya sebelum solat mata sudah tengok tempat sujud. Ni kadang-kadang orang semayang kan, dia kadang-kadang tubuhnya besar, tubuh dia gini pula, Allahu Akbar begini, mati-mati duk kejam, kata apalah tak kenal tempat sujud pun kali. Dan kadang-kadang duduk depan tu imam pun gitu kadang-kadang. Tengok memanglah sunat. Bukan rukun solat, sunat pun. Apa jadi buat gitu, tak boleh buat molek. Kau gemuk tak boleh tunduk orang gemuk. Boleh tunduk orang molek kau kan? Dia jadi duduk. Orang panggil mendongakkan kepala. Jadi mendongakkan kepala, kembang dada ni, ni nak peseng orang ni lah, orang sombong. Jalannya mendongakkan kepala, buka dada, langkah tu.
Nabi berjalan macam mana? Nabi berjalan seumpama orang turun bukit. Orang turun bukit mana? Turun bukit ni. Ni. Lepas tu, mata duduk gitu. Orang turun bukit mana? Turun bukit, kepala duduk gitu kok. Sepak. Langgar aku pokok lah jawapan dia. Nabi berjalan sebagai Nabi turun bukit. Nabi jalan dengan tunduk. Ni duduk ni dengan buka dada, dengan gening. Apa panggil jalan apa ni, apa panggil buka dada orang sombong. Orang solat duduk apa dah gitu. Tengok tempat sujud, dia tulang belakang disunatkan tegak. Jangan tunduk tulang belakang, makruh. Ini kalau orang biasalah. Kalau orang tua jenis bokok tu nak orang mana? Berapa haji bokok mak semayang? Ustaz saya mula-mula memang boleh buat gini. Orang tua 80 lebih dah. Dan lama-lama dia akan turun, dia kata. Dia dah lama dia masa takbir memang dia gini ya. Allahu akbar. Tapi lama dia kata ni jadi tubuh dia akan jadi turun. Orang tua. Ya. Dah. Dak minum enmam tu. Apa? Enling apa? Enmam budak-budak dah. Enling kan dah. Hok untuk tulang tu. Enling. Itu apa? Susu untuk tulang. Itu orang uzur tak apalah. Kalau kita orang segar buat tunduk gitu makruh, sebab berdiri rukun. Tegak tulang belakang itu sunat hai'ah. Tegak tulang belakang, tegak yang sederhana ni, bukan tegak macam askar tu. Tu tegak lain tu. Tegak yang sederhana, kemudian tundukkan kepala sebab mata nak tengok tempat sujud. Tundukkan kepala, mata tengok tempat sujud. Apa nak tengok dindingnya? Tengok tempat sujud sebelum takbir lagi dah. Benda kita pun takbir Allahu akbar. Okey lah. Ni tak tengok dinding. Allahu akbar. Baru turun. Jangan ada orang dia nak ikut imam, perkara pertama dia akan perhati dia hitam mana. Kalau tak nampak hitam, hidup belakang kan tak nampak kita, nak tengok kepala imam gerak ke tak. Ada kan? Kalau duduk dekat kita nampak lalulah, tapi kalau duduk sebelah belakang tak apa nampak, dia akan hitam tengok. Tengok kepala tu imam bergerak, saat ni akak tangan 2 kali, kepala gerak sekali, 3 batal, dia pun tak mau ikut, dia pun main seorang. Ya sungguh ni. Sungguh. Yelah pandangan Syekh Ramli-nya tak batal. Tapi tu imam gerak kepala tu kenapa? Ke masalah orang tangan orang tekuk tu dia sipu ke mana? Dia belik barangkali. Dia tak jaga belaka lah. Lepas tu kita katalah pula, dah ngaji, siapa ke tak tahu ke pandangan Syekh Ramli mana? Orang ngaji ni ada kodok-kodok ilmu dia. Adalah kodok ilmu dia. Dah dia jumpa pandangan Syekh Ibn Hajar. Bergerak tangan tu dibilang juga jikalau berserta dengan satu pergerakan lain yang tidak dituntut dalam solat gerak kepala. Itu pandangan Syekh Ibn Hajar. Dah dia belajar tu. Yang awak pula yang gerak kepala tu awak belajar dengan siapa? Ada ke imam mana-mana disunatkan semasa angkat tangan takbir gerakkan kepala? Ada? Dah tak ada. Kenapa gerakkan kepala? Hak ni hak angkat tangan yang disunatkan. Kalau angkat tangan yang tidak disunatkan, tu kena bilang lalulah. Contoh kadang-kadang orang yang terlebih rajin. Orang terlebih rajin, kitanya naik daripada tasyahud awal sahaja angkat tangan. Dia rakaat pertama naik kedua angkat tangan juga. Orang ketiga naik rakaat keempat angkat tangan juga. Rajin, terlebih rajin. Dia tak perasan ke? Tu imam pun dah angkat tangan. Makmum-makmum lain pun dah angkat tangan. Ketika bangkit daripada rakaat pertama dan rakaat ketiga, tak angkat tangan kan? Yang orang angkat tangan hanya bangkit daripada tasyahud awal. Rakaat kedua naik pada rakaat ketiga. Rakaat pertama naik rakaat kedua. Rakaat ketiga naik rakaat keempat. Orang tidak angkat tangan. Yang kita ni baru solat pun, walaupun berasa rajin,
Apa orang lain tak akad? Cuba kau tanya sepatut. Tu imam ni, apa tu imam tak akad? Akad sekali je, akad lah 3-3 biar nak rajin sikit. Malah ni. Tanya timah jawab kau ni. Ni doa dia akad dia seorang. Ni biasa lah. Dia akad. Orang lain tak akad belaka. Mikir kau sikit ni. Pelik puak sejik ni. Seorang habuk pun dah akad ni. Nak tanya apa dah akad. Oh, akad kedua, lepas tasyahud awal, nak akad ketiga angkat. Apa dah akad belaka? Cuba kau tanya dulu sepatut. Dok, dia buat cara dia macam angkat. Atau tidak disunatkan. Bukan bangkit dari tasyahud awal tu sendiri, angkat tangan, disunatkan dalam mazhab Syafi'i sahaja. Nah, mazhab lain tidak disunatkan angkat tangan selepas bangkit dari tasyahud awal. Hak sepakat angkat tangan keempat-empat mazhab, angkat tangan pada masa takbiratul ihram. Itu sepakat empat mazhab. Angkat tangan ketika hendak rokok, angkat tangan ketika rokok bangkit kepada i'tidal, sunat angkat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Maliki Hanafi tak sunat dari situ. Angkat tangan bangkit dari tasyahud awal, mazhab Syafi'i sahaja. Kapan yang kedua tak ada, tiga nak keempat tak ada. Kemudian bangkit tasyahud awal ni kalau makmum pula, kalau makmum pula, makmum bukan rakaat yang kedua, makmum lewat satu rakaat. Imam rakaat yang kedua, makmum rakaat yang pertama masuk lewat ni. Jadi imam selepas daripada tasyahud awal dia pun naik rakaat ketiga dia. Kita makmum ni bawa rakaat yang kedua. Sunat angkat ke tidak? Di sini ada dua pandangan. Pandangan muktamadnya angkat tangan sebagaimana imam tu angkat tangan. Disunatkan sekarang ni imam bangkit dari tasyahud awal rakaat kedua, dia sunat angkat tangan. Kita ni rakaat pertama. Yang kita tasyahud awal kerana kita makmum, kita lambat satu rakaat. Jadi kita sunat angkat tangan kerana imam angkat tangan kan. Maka atas pandangan ni timbul pula. Kalau timah tak akad pun ni. Timah tak akad pun ni. Timah tak akad sekalipun makmum tadi tetap sunat angkat. Walaupun sebenarnya makmum tu jadi angkat kerana imam. Sebab imam kat kedua naik kat ketiga. Makmum sebenar kat pertama baru dia lambat satu rakaat. Tapi sunat angkat. Walaupun ada pandangan mengatakan kalau bukan tempat kita, imam tasyahud awal kita kat pertama barunya, lepas bangkit dari tasyahud awal tidak disunatkan angkat tangan. Tapi pandangan pertama dah ikut imam je. Tapi ikut imam sebab imam kat kedua, tiba-tiba imam tidak angkat pula tangannya mana. Kita asalnya tak ada angkat tangan. Rakaat pertama dan rakaat kedua kan barunya. Mana ada angkat tangan? Sunat angkat tangan. Sebab apa? Ikut imam lah, imam angkat tangan tu kan. Imam bangkit dari tasyahud awal. Rakaat kedua bangkit ke ketiga tu kan, imam sunat angkat tangan. Ikut imam. Imam sunat, kita sunat. Tapi imam hok disunatkan tu malah nak akad. Dia tak akad, warna kita. Sunat juga angkat. Tu pandangan yang muktamad dia gitu. Adapun bangkit dari rakaat pertama ni seorang diri ataupun bersama imam biasa inilah, itu tidak ada angkat tangan. Dia angkat juga, orang kata terlebih rajin tu, dua pergerakan yang makruh sebab tidak disunatkan. Dihangguk pula kepala sekali lagi. 3 pergerakan turut-turut, sepakatlah Imam Hajar dengan Syekh Ramli, solatnya batal. Hak khilafnya hak angkat yang sunat masa takbiratul ihram, itu angkat hak sunat. Masa rokok i'tidal, masa bangkit dari tasyahud awal, itu angkat yang sunat 2 kali, gerak kepala sekali. Nak bilang kedok ni dengan angkat tangan 2 kali sunat tu, nak bilang kedok. Jadi pandangan Syekh Ibn Hajarnya bilang, dah bilang, jadi capung kat kepala sekali 3. 3 batal. Pandangan Syekh Ramli berapa nak bilang hak angkat tangan tu? Angkat tangan tu sunat kan. Bila hak anggut kepala tu sudahlah, hak tidak disuruh. Berapa kali anggut kepala? Sekali, makruh. Adapun kalau angkat tangan yang tidak disunatkan, rakaat pertama naik rakaat kedua, rakaat tiga naik rakaat keempat, angkat tangan tu walaupun tak gerak kepala pun makruh dah. 2 pergerakan yang makruh. Sebab tidak dituntut angkat tangan,
hanggup kepala sekali ke, nyuk bahu ke, betul kain ke, peluk lepas datu ke, pegang piyah peluk lepas datu ke, 3 kali turut-turut batal solat. Itu tak ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Sebab itu tidak disunatkan. Sebab itulah hak saya biasa sebut semua tu kan, sekali dah sebut hak lepas imam beri salam tu, hak kita kena tambah rakaat tu. Ingat kan? Acak kali dah tu. Kan kita rakaat tak cukup. Imam beri salam, kita kena tambah rakaat. Kita bangkit dari tasyahud, imam tasyahud akhir lah. Kita ni kena tambah rakaat lagi sebab kita lewat masuk solat tadi. Lepas imam beri salam, kita bangkit tambah rakaat, sunat ke sunat angkat tangan. Jangan lupalah. Kalaulah tasyahud akhir bagi imam itu, tasyahud awal bagi kita juga. Imam rakaat keempat zuhur, kita rakaat kedua zuhur. Imam rakaat keempat, kita lewat 1, 2 rakaat. Jadi kita rakaat kedua. Rakaat kedua kalau duduk kerana imam pun kita memang ada duduk tasyahud awal. Jadi duduk kerana imam pun situ tempat duduk kita. Maka lepas imam beri salam, kita bangkit tambah rakaat, sunat angkat tangan. Adapun kalau imam rakaat yang keempat zuhur, kita lewat 1 rakaat, rakaat ketiga baru kita. Ataupun kita lewat 3 rakaat, kita hanya sempat 1 rakaat je dengan imam. Mana imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga. Imam rakaat keempat, kita rakaat pertama. Lepas imam beri salam, kita pun bangkit. Bangkit daripada rakaat ketiga pada rakaat keempat. Bangkit dari rakaat pertama pada rakaat yang kedua. Tidak ada angkat tangan. Kalau kita angkat 2 pergerakan yang dimakruhkan, hanggup kepala sekali lagi, cukuplah 3 pergerakan, batal solat. Imam beri salam, kita tambah rakaat. Biasa kita ni tambah saja. Kalau tambah 1 rakaat, kalau solat maghrib tak apalah. Solat maghrib, imam rakaat 3, kita rakaat kedua. Rakaat kedua kita duduk juga. Tak kena imam pun. Imam rakaat 3, kita rakaat kedua, tambah 1 rakaat, imam beri salam, kita bangkit tu sunatlah angkat tangan. Sebab kita bangkit dari tasyahud awal kita. Tapi kalau imam rakaat keempat zuhur, kita rakaat ketiga zuhur, rakaat ketiga tak ada duduk. Yang kita duduk tu kerana kita ikut imam je. Maka hak duduk seumpama tu, imam bersalah, kita bangkit bangun tambah 1 rakaat lagi tu, tidak sunat angkat tangan dan juga tidak sunat takbir intiqalat. Atau sunat kata Allahu Akbar tu. Hak mana hak sunat kita angkat tangan, hak tu jelah hak sunat kita kata Allahu Akbar. Sebab tu kita bangkit dari tasyahud awal kepada rakaat yang kemudian, kita sunat kata Allahu Akbar dan kita sunat angkat tangan. Adapun kalau imam rakaat keempat zuhur, kita rakaat ketiga zuhur, imam beri salam, kita bangkit tu tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Kalau kata Allahu Akbar juga tak ada apa-apa, tapi tak sunat. Hak angkat tangan tu je, itu 2 pergerakan yang makruh. Takut tambah 1 lagi pergerakan, hanggup kepala tu, 3 pergerakan, batal solat. Gimana? Begitu juga kita nak angkat tangan pada masa rokok, iktidal, bangkit tasyahud awal pun, kita kena angkat tangan pada masa disunatkan angkat. Kita disunatkan angkat tangan ketika hendak rokok, baru kita angkat tangan. Kita disunatkan angkat tangan ketika bangkit daripada rokok kepada iktidal. Itu masa yang disunatkan angkat tangan. Kita qiyam, kita nak rokok, Allahu Akbar. Ada. Jangan pula lakum dinukum waliyadin. Oh, akak dah stand bawah-bawah. Jangan suka. Ini cerita tu orang kata Ustaz Wak Misa kena atas membutir semua. Memanglah. Tengoklah benda gitu. Tapi dah sebutlah nama siapa. Tapi tu imam lah. Kalau tu imam baca kuat lakum dinukum waliyadin, siapa dia? Takkan makmum pula, imam lah. Lakum dinukum waliyadin.
Apa angkat tangan tu? Kita angkat tangan ketika hendak rokok, bukan angkat tangan di hujung surah. Itu pergerakan yang makruh, sebab tidak disunatkan angkat tangan di hujung surah, disunatkan angkat tangan ketika hendak rokok. Jadi makna kita tangan duduk dada ni kita angkat tu, lepas tu turun bubuh atas lutut selalu dalam rokok. Nak kita nak rokok kan, Allahu Akbar, bukan kata bubuh dulu barulah Allahu Akbar takbir rokok, bukan. Angkat tangan ketika hendak rokok, bukan angkat tangan sebelum rokok. Kemudian angkat tangan ketika bangkit daripada rokok kepada i'tidal, bukan angkat tangan dalam i'tidal. Kita daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, dah ni sudah molek tangan tangan straight. Kita rokok, sami Allahu liman hamidah. Jangan kita rokok, sami Allahu liman hamidah, oh tegak dah. Dia pun angkat tangan selu-selu, habis time, habis masa dah. Yang lakat lambat tu apa benda? Diangkat dalam i'tidal. Angkat tangan ketika bangkit daripada rokok kepada i'tidal, bukan angkat tangan dalam i'tidal. Ni kena faham molek tepatnya mana. Sebab kalau tak kena masa kita angkat tangan, dua pergerakan yang makruh. Kalau kita tambah lagi satu pergerakan, 3 jumlahnya, batal solat. Mana kita dalam rokok, sami Allahu liman hamidah. Jangan kita dalam rokok, sami Allahu liman hamidah, betul dia tekuk molek-molek barulah gaya dia akak. Habis masa dah, lewat dah, orang siap dah, tidak pun nak akak. Sama juga kita angkat ketika angkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Angkat tangan apabila sampai kepada hak sekurang-kurang rokok. Angkat tangan ketika sampai kepada hak sekurang-kurang rokok. Tapi kita bukan rokok ni, kita bangkit daripada tasyahud awal. Kita bangkit, ni siapa hak ni? Ni hak sekurang-kurang rokok. Angkat tangan. Kita nak angkat awal-awal tak boleh, sebab tangan kita tekan di latar nak naik tu kan. Tak boleh angkat lagi tu naik. Sampailah kepada hak sekurang-kurang rokok, baru kita angkat tangan. Bukan kita Allahu Akbar tegak molek dah tegak molek dah ni, kiam dah barulah baru nak angkat. Habis masa dah. Ni rokok yang sempurna. Sekurang-kurang rokok, congek sikit, ulu tangan, tapak sapal lutut. Tu sekurang-kurang rokok. Ginilah kita sekurang-kurang rokok. Soh dia rokok gini. Rokok comel, gini rokok comel ni. Congek gini ni, makruh. Tapi sudah terhasil sekurang-kurang rokok. Tapi ni bukan rokok ni, kita bangkit daripada tasyahud awal. Tapi pada masa bangkit, siapa hak ni tu, angkat tangan. Mula angkat. Tapi kesudahan angkat tu dalam qiyam dah lah, dalam tegak dah tu tak apa. Mula angkat ketika kita bangkit daripada tasyahud awal, siapa hak sekurang-kurang ni rokok. Kita mula angkat tangan, mula angkat. Tapi sudah angkat ni dalam tegak jugalah. Tapi jangan tegak dulu betul-betul barulah nak angkat. Terlewat dah orang panggil. Tu angkat hak sunat tu kena tahu pula tepat dia di mana. Ketika hendak rokok, ketika bangkit rokok kepada i'tidal, ketika bangkit tasyahud awal kepada qiyam. Ketika tu sunat angkat tangan. Bukan angkat tangan sebelum rokok, dan bukan angkat tangan dalam i'tidal, dan bukan angkat tangan dalam berdiri rakaat yang ketiga, bukan. Mana masa kita nak bangkit itu, sampai hak sekurang-kurang rokok, kita mula dah angkat tangan. Sudah angkat tangan tu dalam berdiri dah lah, dalam berdiri tegak tu tak ada masalah tu. Jangan tegak dulu betul-betul dulu baru nak angkat. Lambat dah. Masa dia lebih dah. Sebab tu kata hai'ah solat ni, dia punya cara solat, skill apa ke? Skill solat tak sedut bergaya lah. Kalau tak mengaji tak betul. Dia punya skill dia tu. Kalau kau tahu tengok, ni tak belajar ni, skill buat sendiri ni.
Tahu? Dia skill buat tu kan, orang belajar pasal lain, orang reka diri pasal lain, orang gamuk-gamuk pasal lain, orang tera-tera pasal lain. Skill orang belajar pasal lain. Sebab tu kalau orang ada ilmu, pakai comel warna pun uniform, orang boleh tahu dia ni belajar kedok ni, hai'ah solat ni, hai'ah ni panggil ni. Belajar kedok hai'ah solat, tak seduk belakang lah. Dia gitu. Tapi kalau dah tahu, dia tengok kita pula, oh haji buat gitu, nak gitu ketek, orang tiru pula kita. Tak kita ayat haji. Walau kita ambil mana? Rekas diri je, sendirian berhak. Bukan ambil dalam kitab. Orang pun nampak comel, dia tiru kita pula. Sama tu sebalah je. Jadi dalam kitab kita ni wakat tahriki ra'si wa yadayhi walau ma'ang tu tanda molek lah. Lepas sini biasa akan timbul lah. Kalau orang ngaji dah akan timbul persoalan ni. Bergerak kepala ketika angkat kedua belah tangan. Angkat kedua tangan sunat. Bergerak kepala pula jadi capur jadi 3. Tengok. Itu pandangan Ibnu Hajar. Capur jadi 3 batal solat. Pandangan Muktamad, pandangan Syekh Ramli. Tak sudah bilang lah hak pergerakan angkat tangan hak sunat tu hanya bilang pergerakan kepala yang makruh sahaja. Fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'aqubin fa khatwatani kama tamadahu syaikhuna fi syarhil minhaj. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin وفهمنا فما السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.